Dan beliau sendiri memberikan gambar akan di mana tempat-tempat yang beliau jumpa akan makhluk tersebut. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ni kita nak sambung lagi akan kisah-kisah seram yang FJ dapat daripada inbox yang FJ terima, yang dikongsikan oleh pengikut-pengikut ataupun subscriber yang ikut channel Farhan Jamal ni lah, di mana mesej ini di inboxkan kepada FJ. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok dulu kisah seram ni, barulah kita ulas akan kejadian tersebut. Okey baik, kisah ini dikongsikan oleh Amirul McTavish Haziq di dalam inbox personal FJ. Jadi beliau ingin mengisahkan akan gangguan yang beliau alami ketika melalui di satu jalan inilah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita sama-sama melihat atau membaca akan kisah ini terlebih dahulu. Okey. Assalamualaikum FJ. Saya ada satu kisah pengalaman yang saya alami sendiri 2 tahun yang lepas semasa balik dari kampung. Kampung saya di Felda Bukit Puchong, Teriang Pahang, dan saya menetap di Shah Alam. Kalau balik ke kampung, saya akan melalui jalan dari Shah Alam, Puchong, Kajang, Semenyih, Broga, Lenggeng, Kuala Kelawang, Kampung Kerangai, Simpang Durian, Simpang Pelangai, Jalan Sungai Kemahal, Felda Bukit Mendi, Felda Bukit Puchong. Banyak jalan ni dia lalui lah untuk beliau pulang ke kampung. Okay? Dan pengalaman yang saya nak ceritakan ini ketika nak pulang ke Shah Alam. Ketika ini saya pulang bersama keluarga saya. Saya duduk di bahagian penumpang belakang. Pada awal perjalanan masih tiada sebarang benda atau terlihat perkara yang pelik-pelik. Tapi masa di pertengahan perjalanan, di mana berdekatan dengan kawasan pondok rehat di Bukit Tangga, ada beberapa pondok rehat dan ada signboard jelebu. Saya ada ternampak ada satu susuk tubuh macam perempuan berpakaian serba putih, berambut panjang, berdiri di dalam pondok tersebut dan wajahnya memalingkan ke arah bukit. Kira saya nampak bahagian belakang dia. Memula fikir juga, berani betul dia duduk sorang-sorang kat situ. Selepas itu, saya pun terus buat tak tahu je lah. Nak main phone, tengok YouTube. Line telco tak berapa ada dekat situ. Maklumlah kawasan atas bukit, dan di kawasan itu tiada penempatan. So, saya just layan perasaan dengan dengar lagu yang ada dalam music library phone saya je lah. Lepas je turun bukit dari kawasan pondok Bukit Tangga tadi, dalam 5 ke 10 minit, kenderaan kami melalui satu anak air terjun di tepi jalan, dan di situ ada pondok juga. Selalu waktu siang akan ada orang yang singgah situ mandi ataupun basuh muka. Kalau malam memang tak ada siapa lah nak berhenti. Even jalan tu pada waktu malam pun memang susah nak jumpa kenderaan yang menggunakan laluan tersebut. Sedangkan laluan situ, laluan utama dari Seremban nak ke Kuala Kelawang. Okey, berbalik cerita tadi, semasa kenderaan saya nak melepasi kawasan anak air terjun itu, saya ternampak lagi susuk tubuh wanita sama macam mula-mula saya nampak tadi. Makhluk tersebut duduk dekat pondok tu, tapi dia bukan duduk di dalam pondok. Dia duduk di atas bumbung pondok itu terus. Pandangan dia tu menunduk ke bawah, rambut tutup wajah dia. Masa tu memang terkejut, terus istighfar banyak kali, baca ayat kursi dan tenangkan hati. Tapi saya ingatkan setakat itu je lah makhluk tu nak munculkan diri. Rupanya dia muncul lagi. Lepas dah melalui kawasan anak air terjun itu, dalam jarak beberapa minit akan sampai satu sempang. Ke kanan akan melalui jalan Lenggeng, hutan Lipo Lenggeng ke Broga. Kalau terus tembus sampai ke pantai atau Mantin. Sampai dekat sempang itu, teruslah membelok ke kanan melalui jalan Lenggeng. And masa ni hati dan perasaan dah tenang kembali. Dalam hati duk kata, janganlah muncul lagi kan. Nasiblah masa tu adik bongsu saya dah tidur. Yang masih duduk berjaga cuma saya dan ayah saya sahaja, sebab ayah dia memandu. Keadaan jalan Lenggeng ini memang kawasan hutan tebal. Laluan dia dari sempang tadi nak ke Pekan Lenggeng atau Balai Polis Lenggeng lebih kurang hampir 10 km. So selepas memasuki simpang jalan Lenggeng, memula tu masih okey lagi lah. Lenggeng ke Lenggeng? Lenggeng kan? Okay je, tak tahu, sekali je sebut salah pak. Okay, kita sambung balik. So selepas memasuki sempang jalan Lenggeng, memula tu masih okey lagi lah. Walaupun
walaupun keadaan jalan itu sunyi dan tak ada satu kenderaan lain pun yang melalui jalan tersebut, masih lagi tenang lah. Tapi sampai je dekat kawasan nak masuk ke hutan Lipur Lenggeng itu, sekali lagi makhluk itu munculkan diri. Makhluk yang sama bentuk susuk tubuhnya, dia muncul dekat kawasan macam signboard hutan Lipur Lenggeng. Saya walaupun duduk belakang, tapi duduk di sebelah tingkap, dan masa tu tingkap pintu kereta dibuka sebab nak mendaki bukit. So tutup aircon and buka tingkap. Saya nampak makhluk tersebut sebab saya keluarkan kepala saya keluar tingkap untuk layan angin alam flora. Kepala pusing ke arah signboard tu, dalam jarak beberapa meter ternampaklah makhluk itu lagi. Dalam hati cakap, engkau lagi sibuk nak munculkan diri, apa hal? Masa ni dah tak ada rasa seram dah, rasa nak marah adalah. Yelah, asyik nak munculkan diri je, apa yang dia nak kita pun tak tahulah. So masa nak melepasi makhluk tersebut, makhluk itu pun terus terbang ke arah pintu gerbang hutan Lipur Lenggeng itu. Saya pun tutup tingkap, terus sambung dengar lagu. Dan selepas itu tak ada lagi dah penampakan yang terlihat sampailah ke rumah. Dan apa yang saya boleh anggarkan, makhluk tersebut seperti Pontianak. Kisah pengalaman ni saya tak ceritakan pada sesiapa walaupun family saya, dan saya pun tak ceritakan pengalaman ini di dalam vlog YouTube channel saya. Saya akan kongsikan gambar lokasi yang saya nampak makhluk itu dekat FJ, gambar dari sumber Google Maps saja. So saudara Amirul McTavish ni, dia bagikan gambar kepada FJ yang dia ambil daripada Google Maps lah, Google Street. Dia nampak ada anak, betul, dia nampak ada air terjun, anak air terjun, maksudnya air terjun yang kecil saja di situ. Lepas tu ada pondok dekat situ. Dia kata tadi ada orang mandi lah kalau waktu siang. Waktu malam tu dia nampak Pontianak tu berada di atas bumbung. Kalau FJ ingat tadi kan, dia ada atas bumbung. Yang first tadi dia nampak dekat bawah pondok, yang kedua dia nampak Pontianak tu berada di atas bumbung tadi. Okay, so dekat sini permulaan saya nampak dia. Ni mula-mula yang dia nampak dekat signboard Jelebu tu, dia nampak Pontianak tu duduk dekat dekat dalam ataupun dekat bawah pondok lah. Lepas tu yang kedua dia nampak dekat bumbung, atas bumbung, berada dia berdiri atas bumbung. Okay, so gambar diberikan lebih jelas lah daripada saudara Haziq ni. Tu gambar yang kedua tu, dia tunjukkan dia nampak hantu tu berdiri di atas bumbung tu lah. Dia tunjukkan terus kawasan-kawasan hotspot. Lepas tu dia kongsikan lagi dekat sini, dia munculkan diri sendiri. Ni yang terakhir tu, yang dia nampak dekat hutan Lipur Lenggeng tu. Okay, dia nampak dia munculkan diri ke sini dan dia terbang ke arah pintu gerbang. So ini apa yang saudara Amirul McTavish ni jumpalah pada ketika itu. Jadi kita sambung balik cerita dia. So itu saja perkongsian saya yang saya nak ceritakan. Untuk makluman, laluan ini dah banyak kali saya dan keluarga lalu, tapi setelah sekian lama lalu situ, baru dia munculkan diri. Ada kesempatan FJ boleh try lalu situ. Start dari Jeram Toy Lenggeng. Kalau start dari awal di Kuala Kelawang, masih ada banyak perkampungan dan rumah. Masa start naik bukit, barulah tak ada perkampungan dan jalan pun sunyi serta rare. So itu saja. Terima kasih FJ. Semoga FJ dan keluarga dalam keadaan sihat walafiat. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada saudara Amirul McTavish ni. Beliau punya cerita memang lah FJ suka, sebab beliau cerita dengan detail akan penampakan yang beliau alami, dan beliau sendiri memberikan gambar akan di mana tempat-tempat yang beliau jumpa akan makhluk tersebut. So FJ tak pasti pada awalnya jalan mana yang dimaksudkan, sebab jalan di sebelah Negeri Sembilan FJ memang tak berapa sure lah mana dia punya jalan daripada mana ke mana. FJ pun minta beliau untuk kongsikan akan maps yang beliau lalu lah, di mana jalan tersebut. So apabila FJ tengok akan jalan yang beliau kongsikan dekat Google Maps, okay, FJ dapati inilah jalan dia, iaitu Jeram Toy. Apabila FJ tengok akan maps ni kan, iaitu Jeram Toy ke Lenggeng ni, okay, sebenarnya FJ ni FJ nak cerita pengalaman FJ pula Okay, kalau ikutkan jalan ni, sebenarnya FJ sepatutnya dah jalan tau pada waktu rakaman di Jalan Bukit Putus. Okay, cerita dia macam ni lah. Sehari sebelum FJ pergi buat rakaman dekat Jalan Bukit Putus, waktu tu FJ buat rakaman dekat Jalan Kuala Gula, dekat dengan kawasan FJ ni lah, Jalan Kuala Gula. Lepas tu FJ menuju ke Bukit Merah Taiping. Lepas tu FJ masuk dalam Jalan Bukit Merah Taiping tu sampai ke Kem PLKN. Lepas tu FJ patah balik, kemudian FJ pergi ke Taiping,
pergi ke Taiping ke Batu Kurau buat jalan seram, nak tengok kat dadu orang kata ada kisah sebagainya. Daripada Taiping ke Batu Kurau, kemudian daripada Batu Kurau patah balik ke Taiping. AJ lepak waktu tu dekat McDonald AJ rasa, beli makan sikit apa semua, barulah AJ balik semula ke Kuala Kurau. So malam tu memang dah letih gila lah. AJ rasa balik dalam pukul 3-4 pagi, dan keesokan harinya kami nak pergi ke Negeri Sembilan. Waktu tu AJ pun letih lah, dah malam tu buat rakaman apa semua. Keesokannya dalam pukul 8 ke pukul 9 kot, kita orang gerak daripada Perak ni menuju ke Negeri Sembilan. So bila pergi menuju ke Negeri Sembilan tu AJ yang drive. Pada malam rakaman tu pun AJ yang drive kereta. So sampai dekat Negeri Sembilan, kita orang tidur hotel dekat Negeri Sembilan lah. Sebab waktu tu AJ ada urusan untuk hantar seseorang kenalan ke UiTM Kuala Pilah. Jadi pada malam tu bila dah hantar dia apa semua, bayangkan AJ daripada Perak semalam ni dah buat video rakaman jalan seram berapa banyak kan. Lepas tu keesokan harinya AJ pergi ke Seremban, lepas tu pergi ke Kuala Pilah, daripada Kuala Pilah patah balik ke Seremban untuk check in hotel dan sebagainya. So malam tu pergi rakam Jalan Bukit Putus. So korang boleh bayangkan tak betapa letihnya AJ waktu pergi ke Jalan Bukit Putus tu. Memang letih gila. Memang keadaan AJ memang letih sangat bawa kereta. So bila dah pergi dekat Jalan Bukit Putus tu, dah habis buat rakaman malam tu dalam pukul 2 ke 3 pagi lah kot, baru balik semula ke hotel. Keesokan harinya FJ bawa family FJ pergi dekat pantai Port Dickson. Okay, untuk diorang enjoy lah waktu bercuti sebagainya kan. Diorang mandi apa semua. FJ tak mandi waktu tu sebab FJ fikir malam tu FJ nak pergi dekat jalan ni lah, jalan daripada Seremban menuju ke Kuala Kelawang. Sebab jalan ni ramai orang cerita ada kisah gangguan, kisah seram dan sebagainya di jalan ini. Jadi pada malam tersebut, waktu tu FJ bawa member FJ lah, yang FJ bawa pergi dia Bukit Putus tu kan, dia pun pergi mandilah di pantai. FJ waktu tu tak mandi sebab FJ macam tak nak bagi letih lah malam nanti kan. So FJ pun stay apa semua. Member waktu tu dia mandi kat pantai, berjam-jam dia mandi. Jadi pada malam tersebut, korang bayangkan FJ daripada Perak buat video rakaman yang seram apa semua, pergi ke Seremban, pergi ke Kuala Pilah, patah balik ke Seremban. Lepas tu malam tu pergi Bukit Putus, keesokannya pergi pula pantai Port Dickson mandi apa semua kan, AJ bawa. Lepas tu malam tu memang AJ rasa macam agak keletihan jugalah, macam letih, tapi AJ okey je waktu tu. AJ rasa kalau nak larung sebab alang-alang dah sampai kat Negeri Sembilan. So ingatlah layan ya jalan Kuala Kelawang ni kan. Tapi waktu malam tu FJ tengok member dia tidur tau. Dia mungkin keletihan lah sebab dia yang ikut FJ. Waktu pergi jalan-jalan tu semua, dia ikut FJ dalam kereta. So dia mungkin keletihan. Okay, jadi bila dia tidur tu FJ pun macam tak sampai hati nak kejut dia sebab waktu tu dah nak hampir tengah malam. So FJ ingat nak gerak lah. Bila FJ tengok dia tidur apa semua, FJ pun macam dia tidur, takut nanti kalau FJ kejut dia dalam keadaan letih, bawa pula pergi ke jalan-jalan yang memang angker dan sebagainya, nanti dia akan terganggu lah, mungkin kena rasuk ke apa kan, jadi susah. Jadi FJ pun bila fikir-fikir balik sebab memang dah banyak jalan dah lalu kan, so FJ pun fikir-fikir, FJ batalkan lah malam tu. So FJ pun baring dekat katil, terus tertidur. Memang letihnya besar lah, tak jadi pergi jalan Kuala Kelawang ni. Itu situasi sebenar yang FJ kenapa tak buat rakaman dekat Kuala Kelawang ni. Kalau tak memang sepatutnya memang dah ada dah dekat jalan Kuala Kelawang ni punya rakaman. Okay, jadi bila dah jadi kejadian tu, bila FJ tidur tu, member kata dia bangun malam tu. Dia bangun dalam pukul 12 lebih kot macam tu. Bila FJ dah tidur, dia pun bangun. Bila dia bangun tu, dia kata dia tak boleh tidur. Dia pun pelik kenapa FJ cakap dengan dia dah janji nak pergi jalan seram, ada satu jalan seram, tapi FJ tak beritahu dia nak pergi jalan Kuala Kelawang ni. FJ tak beritahu dia. Lepas tu dia pelik kenapa FJ tidur. So tak adalah rezeki korang untuk melihat akan ekspedisi FJ untuk menelusuri dekat jalan Kuala Kelawang ni. Jadi kalau ikutkan jalan ini antara yang jalan sepatutnya FJ lalu pada waktu FJ pergi Seremban buat rakaman di Bukit Putus tu. Sebab FJ kalau pergi ke tempat jauh, kebiasaannya FJ akan pergi ke 2-3 jalan terus supaya tak rugilah kan, tak payahlah pergi berulang kali dan sebagainya. So pergi dekat contoh FJ pergi Bukit Putus, FJ akan cari lagi jalan-jalan seram yang berdekatan dengan jalan tersebut supaya FJ nak melalui lah jalan tersebut. Kebiasaannya FJ akan buat rakaman macam tu. Jadi tak ada rezeki korang. Tapi berdasarkan kisah yang diceritakan oleh saudara Amirul ni kan, saudara Amirul ni, dia kata sebenarnya laluan ini sebenarnya laluan yang banyak kali dia lalu lah kan. Yelah, dia kata kampung dia dekat Pahang kata dia. Dia kata kampung dia dekat Pahang. Jadi laluan ni memang biasa ada lalu dan tak pernah lagi lah dia kena ganggu dan sebagainya. Dia pun bersama dengan keluarga dia dan sebagainya. Dan nak jadikan cerita, satu malam ni lah yang beliau kena ganggu ni. So bila FJ tanya dia bila kejadian ni, dia kata dalam 2019, iaitu kemungkinan selepas raya haji lah yang berlaku gangguan ni. So bila berlaku kejadian macam tu, sebenarnya bukan saudara Amirul saja yang menceritakan akan gangguan yang
yang beliau alami dekat jalan ni. Tapi sebelum yang FJ pergi ke Bukit Putus tu, FJ dah baca dah jalan Kuala Kelawang ni, banyak lah orang kisahkan tentang kejadian-kejadian seram yang berlaku kat situ. Ada yang daripada pemandu lori yang mengisahkan pengalaman beliau melalui jalan tersebut, dan FJ juga difahamkan jalan tersebut adalah tempat berlakunya pembunuhan Along Spoon. FJ tak pasti dia dibunuh di situ ke atau dibunuh tempat lain, tapi kes yang Along Spoon tu, yang lagu Rindu Serindu-Rindunya tu, mayat beliau dibuang di dalam semak di tepi jalan dekat jalan Kuala Kelawang lah. Dan kemungkinan mungkin lah betul jalan tersebut mungkin jalan sunyi dan sebagainya. Cuma keadaan sekarang kita tak pastilah akan jalan tersebut dia dah ada lampu ke, dah lebih maju ke. Tapi mungkin yang zaman jap, kenapa AJ punya fokus ni selalu jadi macam ni dia tak fokus kepada muka, dia kabur sekejap Okey, semasa yang pembunuhan penyanyi vokalis Along Spoon tu, kemungkinan jalan tersebut mungkinlah jalan yang memang agak sunyi, agak terpencil, orang tak lalu. Sebab itulah mayat beliau dibuang di situlah. Okey, jadi kita sediakan Al-Fatihah kepada penyanyi Along Spoon tersebut, moga rohnya dicucuri rahmat. Okey, itulah keadaan sebenar berkaitan dengan Kuala Kelawang ni. Jadi bukan saja Amirul McTavish ni saja yang menceritakan, baru AJ tahu. Sebenarnya AJ dah tahu banyak kisah-kisah seram yang berlaku dekat jalan tersebut. Dan di sinilah, berdasarkan kisah inilah yang kemungkinan dia kata tadi Amirul minta FJ untuk try lah pergi dekat jalan tersebut untuk membuat rakaman. Sama ada tengoklah, kat FJ pun tak pasti lah kan melalui jalan tersebut, sebab FJ dah jarang pergi ke sana. Yang masa FJ pergi ke Bukit Putus tu pun atas sebab nak hantar orang ke UiTM Kuala Pilah. Itu tujuan dia. Lepas tu FJ ingat alang-alang bercuti sekali kat Podison kan, ada tujuan lah. Jadi kalau nak pergi saja, tengok keadaan, sebab dekat Negeri Sembilan jauh dengan tempat pendapatan FJ ni. Jadi bila nak pergi sana kena plan lah, kena plan betul-betul dan sebagainya. Mungkin kena pergi 2-3 jalan. Tapi kalau ikutkan jalan yang FJ pilih, FJ nak pergi daripada jalan Seremban tu menuju ke Kuala Kelawang. Lepas tu ada satu macam jalan kampung kot, dia naik ke atas nanti dia pusing, nanti ada satu tempat tu balik semula ke Selangor, dia ada Menara Pontianak. Menara Pontianak ke Menara Langsui, bukan Pontianak, Menara Langsui. Dia namakan Menara Langsui. FJ waktu scroll jalan-jalan duk search kan, FJ pelik juga kenapa nama menara ni dipanggil Menara Langsui. Kebiasaannya bila diletakkan nama-nama yang macam tu, kebiasaannya nama tempat tu atas sebab benda tu lah. Mungkin dekat situ orang selalu nampak Langsui ke, so nama dalam Google Maps tu adalah Menara Langsui. Korang boleh search Menara Langsui tu kat mana. Jadi mungkin akan pusing, akan turun lah, mungkin jauh lah perjalanan tu. Tapi itulah nak kata pengalaman orang macam saudara Amirul ni. Dia kata dia banyak kali lalu tapi tak adalah pula gangguan ke memang tak pernah lah. Cumanya pada satu malam ni sahaja yang beliau diberikan rezeki lah kot nampak hantu tu. Tapi macam mula-mula dia macam cuak lah juga kan, benda apa dan sebagainya. Tapi sebabkan dia pergi dengan family, so mungkin perasaan cuak tu kurang lah. Tapi bila kali ketiga dia jumpa benda tu, dia jadi macam bengang lah, rasa nak marah kan. Kau ni pasal apa duk ikut aku kan? Aku cukup-cukup lah tunjuk tadi diri kau kan, yang kau nak tunjuk sampai kau terbang apa sini, pasal apa kan. Mungkin dia nak, tujuan dia nak menakut-nakutkan lah. FJ tak pasti, sebab dulu FJ baca, FJ pun dah lupa lah bacaan FJ yang nak pergi Kuala Kelawang tu, kisah-kisah yang ada. Tapi kalau korang ada lah kisah seram dekat jalan Kuala Kelawang ni, ataupun kejadian seperti yang korang alami tu sama lebih kurang macam saudara Amirul ni, so korang kongsi dekat ruangan komen kat bawah. FJ nak baca supaya nanti akan datang, kalau FJ ada kesempatan pergi ke sana, FJ akan jadi rujukan bahan FJ lah untuk ceritakan balik ketika melalui jalan di sana lah. So kalau katakan orang ramai cerita nampak benda yang sama, ataupun nampak Pontianak ke apa berbaju putih, mungkin kisah itu adalah lebih kuat lah. Tapi macam FJ, kalau tanya FJ percaya tak cerita Amirul ni? FJ kalau tanya FJ, berat FJ, persen FJ lebih kepada macam lebih percaya lah, sebab beliau beritahu detail. FJ tengok juga kalau cerita tu macam terlampau umum sangat, ataupun cerita ni cerita kawan saya disampai-sampaikan, cerita tu mungkin kesahihan dia dah berkurangan lah, kita nak percaya tu kan. Tapi ini adalah saudara Amirul ni, beliau alami sendiri kejadian tersebut dan beliau ceritakan sangat detail sampai beliau boleh kongsikan gambar di mana dia nampak benda-benda tu. Bukan yang cerita kosong lah. Kalau orang kadang-kadang cerita bukti tu tak ada kan, ada yang macam tu. Tapi yang ni memang diceritakan, okay, dia nampak tang sini, dia nampak tang sini, dia nampak tang sini. So dia kata try je lalu tengok-tengok kat jalan-jalan yang dia mark tu lah, yang ada anak panah tu. So je ingat, kalau korang ada kisah dekat jalan Kuala Kelawang ni, boleh kongsikan supaya ianya dapat jadi panduan dan juga peringatan lah kepada pengguna-pengguna jalan raya yang melalui jalan tersebut pada waktu tengah malam. Okay, so sampai di sini saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ni, dan nantikan cerita seram, react seram yang seterusnya. Okay, assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.